Perbincangan kita hari ini sebenarnya telah pun sampai ke hadis 78. Tapi supaya kita tak hilang punca, tahu perbincangan yang sebenarnya, elok kita tengok di sini dahulu, iaitu bab ke-57, bab maja' fil wudu' minan naum. Kita duduk bincang tentang bab ni sebenarnya. Dan sebelum ni telah pun dibaca hadis ke-77, dan bincang pun sudah bincang dah. Cuma oleh kerana masih ada kaitan dengan bab ni, saya akan baca hadis ke-77 dan seterusnya 78. Dan kita akan bincangkan hadis ke-78 selepas itu. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya beliau melihat Nabi SAW tidur dalam keadaan sujud hingga berdengkur atau berkeruh. Kemudian baginda bangun untuk bersalat, yakni tanpa wudhu terlebih dahulu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah tertidur. Baginda bersabda, sesungguhnya wudhu itu tidak wajib kecuali kepada orang yang tidur dengan berbaring. Kerana apabila ia tidur dengan berbaring, menjadi kendur dan lemahlah sendi-sendinya. Abu Isa berkata, Abu Khalid namanya Yazid bin Abdurrahman. Beliau berkata lagi dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Wabihi qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. قال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق. قال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, lalu mereka bangun dan melaksanakan salat tanpa berwuduk lagi. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Beliau berkata lagi, aku mendengar Salih bin Abdullah berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang hukum orang yang tidur dalam keadaan duduk dengan tetap. Beliau, yakni Abdullah bin Al-Mubarak, menjawab, dia tidak perlu berwudu. Abu Isa berkata lagi, Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas, yakni hadis ke-77 sebelum ni. Sepatutnya komentar ini terletak selepas
Di bawah hadis 77, bukan di bawah hadis 78 ini. Tetapi berdasarkan kitab kita ni duduk di sini, pakai letak sini lah. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis Ibn Abbas daripada Qatadah, daripada Ibn Abbas sebagai kata-katanya. Beliau, ini Sa'id bin Abi Arubah tidak menyebutkan di dalamnya nama Abul Aliyah dan tidak memarfu'kannya. Para ulama berbeza pendapat tentang wudu kerana tidur. Sebahagian ulama berpendapat seseorang tidak wajib berwudu apabila ia tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, kecuali kalau ia tidur dengan berbaring. Ini adalah pendapat As-Sawri, Ibnu Mubarak dan Ahmad. Sebahagian mereka pula kata jika seseorang tidur hingga akalnya tidak berfungsi, maka ia wajib berwudu. Inilah pendapat Ishaq. Imam Syafi'i pula berkata, jika seseorang tidur dalam keadaan duduk hingga bermimpi atau hingga tempat duduknya terangkat kerana tidur, maka ia wajib berwudu. Itulah yang kita belum baca lagi, iaitu hadis yang ke-78. 77 tu dah baca. 77 kita dah baca dah sebelum ni dan bincang dah. Jadi hadis ni, hadis yang ke-78 ni, hadis yang kedua di bawah bab ini. Babnya al-wudu' minan naum, wudu' kerana tidur. Jadi sejauh mana hukumnya? Adakah ia membatalkan wudu' ataupun tidak? Kalau membatalkan, dalam keadaan macam mana? Semua keadaan ke ataupun zahir hadis 77 sebelum ni menunjukkan kalau berbaring, tidak berbaring itu membatalkan wudu. Kalau tidak berbaring, tidak membatalkan wudu. Tidak disebut ketika solat ke ataupun di luar solat. Tetapi cerita tentang Nabi SAW ketika sedang bersolat, sedang sujud, berdengkur tu. Walau bagaimanapun tidak dalam keadaan berbaring. Disebut dalam riwayat itu kalau berbaring. Berdasarkan riwayat itu, setengah-setengah ulama berpendapat kalau tidur dalam keadaan berbaring baru batal wudu. Kalau ada wudu lah, kalau tak ada wudu tu lain cerita lah. Memang kena berwudu pun kalau nak sembahyang. Ini masalahnya orang yang sudah ada wudu lah. Sudah ada wudu. Adakah wudu yang terbatal? Kalau berdasarkan hadis 77, selagi tidak berbaring, tidur, tak batal lah. Setakat itulah secara umum gitu. Cuma setengah tu kata, itu kalau dalam solat, kalau di luar solat, batal juga. Ada yang kata macam-macam lah. Dan riwayat 78 hari ini yang kita akan baca hari ini menunjukkan tidak batal pula. Begitu cara Imam Tirmidzi susun hadis dia tu. Ada kalanya dia buat bab berasingan. Misalnya bab yang mengandungi hadis yang menunjukkan batal wudu. Kemudian dia buat bab berasingan yang menunjukkan tidak batal wudu. Kadang-kadang dia buat begitu, kadang-kadang tidak. Di bawah bab yang sama, satu dikemukakan hadis yang menunjukkan batal, satu lagi menunjukkan tidak batal hadis. Contohnya tajuk ni. Di bawah tajuk ni ada dua hadis. Satunya menunjukkan batal jika tidur dalam keadaan berbaring. Kalau tidur dalam keadaan bersolat khususnya, sebab cerita tu cerita ketika Rasulullah SAW sedang bersolat, tak batal. Riwayat ke-78 ini pula menunjukkan tidur tak batal wudu. Cuma tidur macam mana itu tidak dijelaskan. Zahirnya berdasarkan riwayat yang lain, tidur tu dalam keadaan duduk. Sebab mereka sedang menunggu Nabi SAW keluar untuk berjemaah, untuk jadi imam jemaah. Jadi dia sedang tunggulah. Bukan tidur tu masing-masing baring dalam masjid tu, bergelimpangan dalam masjid. Bukan gitu.
Tidur tu maksudnya sambil duduk tersengguk-sengguk gitulah. Jadi tidur tu adakah tidur lena betul, hilang akal, tidak berfungsi akal, tak sedar dah apa keadaan sekeliling atau macam mana, tidak juga dijelaskan. Sekadar itulah. Jadi ada yang berpegang dengan umum. Tidur ni macam mana pun tak batal, kata dia. Sebab dia pegang dengan zahir hadis ini. Iaitu sahabat-sahabat Rasulullah tidur. Thumma yaqumun. Lama juga dah kira tu sebab thumma. Thumma itu menunjukkan selepas tu. Selepas tu agak lama juga. Bukan terus. Kemudian mereka bangun. Maknanya tadi tidur tu sambil duduk atau baring atau macam mana, tak jelas lah. Kalau tengok berdasarkan riwayat lain, dalam keadaan duduk lah pada umumnya, sebab sedang menunggu Nabi keluar untuk salat berjemaah. Jadi bila bangun tu fayusallun, mereka bersemayang. Jadi makmum lah. Wala yatawadda'un, dalam keadaan mereka tidak berwudu. Lagi. Jadi ada yang kata tidur tu tidur ringan, sekejap saja, tidaklah lama sampai bermimpi, taklah. Itu ada yang kata tak, dia sebut umum di sini. Ini umum lah. Ini macam-macam lah pendapatnya. Lepas tu ceritanya Imam Tirmizi buat komentar. Ini komentar. Kata dia hadza hadithun hasanun sahih. Ini komentar pertama Imam Tirmizi. Komentar pertama. Adapun komentar yang kedua ni sebenarnya dia berkait dengan hadis 77 sebelum ni. Sebab hadis Ibn Abbas tu yang sebelum ni, ini hadis Anas. Yang ada kaitan dengan 78 ini dan selepas ini. Ini bolehlah, tak jadi masalah lah duduk di sini. Ini. Tapi kalau yang ni mungkin penyalin salah letak. Ataupun memang begitu. Memang begini yang kita dapati dalam nuskhah yang bercetak ni. Yang kita pakai ni memang terletak di sini, tapi ia tidak berkait dengan hadis ke-78. Sebaliknya berkait dengan hadis 77 ya. Abu Isa berkata, hadza hadithun hasanun sahih. Setengah orang dia terjemah hadis ini hasan sahih. Boleh kalau nak ambil mafhum dia tu boleh. Tetapi terjemahan yang tepatnya tidak begitu. Sebab hadza ini mubtada, hadis ni jadi khabar. Kalau kita kata hadis ini hasan sahih, kita kena kata hadzal hadis, ada alif lam di sini. Hadzal haditsu hasanun sahih. Barulah hadis ini hasan sahih. Ini kalau tak ada alif lam begini, kalau kita kata dia ada alif lam, maka al-hadis itu jadi badal kepada hadza ini. Hasanun sahih itu jadi khabar pada hadza. Tetapi kalau tak ada alif lam di sini, hadza hadithun, bermakna hadza ni jadi mubtada, hadithun ini jadi khabar. Sebab itu saya terjemah, cuba tengok sini. Ini adalah hadis hasan sahih. Atau kalau kita tak mau bubuh adalah ini hadis hasan sahih, bukan hadis ini. Itu dari segi terjemahan lah. Kalau kita nak ambil kira mafhum dia secara umum boleh. Ini hadis ini hasan sahih. Tetapi kalau nak tepat, lebih tepat, ini adalah hadis hasan sahih atau ini hadis hasan sahih. Sebab hadza itu jadi mubtada, hadis itu jadi khabar. Kalau kita kata hadis ini, hadzal hadis, ada alif lam, bermakna hadza itu jadi mubtada dan al hadis itu jadi badal kepadanya. Begitu
kaedahnya. Bila kita belajar kitab begini kan, secara talaqi begini, benda-benda beginilah yang kita dapat tu. Kadang-kadang kita bermudah-mudah dalam masalah terjemah, mudah-mudah, kerana tanpa mengambil kira pengarang asal nak tu macam mana. Sebab itu dia kaedah nahwu tu penting. Kaedah nahwu tu penting, kena ambil kira. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Beliau berkata lagi, aku mendengar tadi seperti kita telah baca dah tadi, okey. Sekarang ni, kalau yang ni, saya dah sebut dah tadi, ia berkait dengan hadis 77, bukan 78 ni. Maknanya hadis Ibn Abbas yang sebelum ni, ada saluran riwayat Sa'id bin Abi Arubah, dia meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Ibn Abbas, itu sebagai kata-kata Ibn Abbas. Maknanya hadis itu mauquf. Satu. Yang kedua, di dalam sanadnya tidak ada sebut Abul Aliyah. Seperti hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi sebagai hadis yang ke-77 itu. Dia tak ada sebut dalam saluran riwayat Sa'id bin Abi Arubah. Itu perkara yang kedua. Dan yang ketiga, ia tidak memarfu'kan hadis itu. Sebaliknya menghentikan hadis itu kepada Ibnu Abbas. Mana sebagai kata-katanya. Hadis mauquf lah, bukan marfu'. Itu bezanya. Itu beza. Antara hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi pada 77 itu dengan saluran Sa'id bin Abi Arubah yang juga meriwayatkan daripada Qatadah. Tetapi ada sedikit perbezaan dengan yang dikemukakan itu. Itu saja. Maknanya ada khilaf lah dari sudut riwayatnya. Ada yang menampakkan ia marfu', ada yang menunjukkan mauquf. Itu hanya kata-kata Ibnu Abbas. Okey. Jadi di sini kita ada nota para sahabat Nabi SAW tidur. Nama, tidur atau tertidur. Tertidur. Sebab kalau tidur itu boleh jadi biqasdin, dengan qasad, bita'ammud, dengan sengaja. Kalau bahasa Melayu itu antara keistimewaan bahasa Melayu tu. Dia ada tertidur. Tertidur itu maknanya tidak sengaja. Bighairi amdin atau bila ta'ammud. Bighairi qasd, tanpa qasad. Boleh jadi. Lebih sesuainya tertidurlah. Tapi kalau kata tidur sungguh dengan sengaja pun tidak jadi masalah juga. Apalagi kalau tertidur. Selagi dalam keadaan yang tertentu lah. Ataupun secara umum tidur ikut macam mana pun, tak ada sebut sini tidur macam mana. Kalau kita mengambil kira lafaz hadis ni sahajalah. Tapi kalau kita tengok riwayat yang lain, kena ambil kira jugalah. Jawabnya mereka tidaklah tidur dengan berbaring, dengan terlentang atau terlungkup seperti tidur di rumah. Itu tidak. Sebab ini dalam masjid sedang menunggu Nabi SAW. Kira-kiranya tidur tu dalam keadaan duduk dan tertidurlah, bukan sengaja nak tidur. Itu lebih sesuainya begitu ya. Okey, para sahabat Nabi SAW tidur atau tertidur. Itu lebih sesuai lagi. Lalu mereka bangun dan melaksanakan solat, menunaikan solat tanpa berwuduk lagi. Thumma yaqumun wala fayusallun, lalu bersembahyang. Kemudian mereka bangun, bersolat. Kemudian lalu mereka
para sahabat Nabi SAW tidur. Kemudian, sepatutnya, kemudian di sini, thumma yaqumun. Kemudian, beza tu antara kemudian dengan lalu tu. Kalau lalu tu makna terus, kena guna fa litaqib, terus, makna begitu. Kalau thumma ini litaqib wat tarahi, dia menunjukkan selepas dan agak lama, tidak terus. Kemudian mereka bangun dan melaksanakan salat, thumma yaqumun fayusallun, ataupun kita kata kemudian mereka bangun lalu bersalat. Itu lebih, lalu bersalat tanpa berwuduk lagi. Wala yatawadda'un, dan mereka tidak berwuduk, tanpa berwuduk. Jadi kita ada nota di sini 686. Di dalam riwayat Abu Dawud tersebut kata-kata Anas begini. Kata-kata Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu, itu ada berdasarkan riwayat. Cerita ni lah, cerita yang sama. Menunggu siapa? Menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah untuk bersembahyang Isya. Isya akhirah tu kita panggil Isya lah. Kalau Isya al-ula ada juga disebut begitu dalam hadis, maksudnya maghrib. Isya akhirah maksudnya sembahyang Isya lah, ya maklum. Jadi kalau bahasa Melayu ni dia sebut Isya tu dah maklum dah. Kalau maghrib tu maghrib lah. Untuk bersembahyang Isya sehingga tersengguk-sengguk kepala mereka. Jadi tidur tu dalam keadaan menunggu tu, tertidur dan tersengguk-sengguk kepala mereka. Thumma yusallun, kemudian mereka bersembahyang dengan tidak berwuduk lagi. Daripada riwayat ini dapat difahami bahawa para sahabat tidur sambil duduk, dan tidur mereka yang tersebut di dalam hadis ini adalah ketika mereka menunggu untuk bersembahyang Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tidur ni perkara biasa lah. Mengantuk, tidur sahabat-sahabat dulu sepanjang hari buat kerja. Ada yang bekerja sebagai petani, ada sebagai peniaga, macam-macam lah. Jadi bila Isya tu lewat sedikit, sering kali juga Nabi SAW keluar bersembahyang Isya tu lewat. Lewat sedikit lah. Jadi mereka menunggu, dengan sabar menunggu sehingga tersengguk-sengguk sebab letih, penat. Tunggu sembahyang Isya sehingga tersengguk-sengguk. Jadi berdasarkan riwayat ni, ada yang mengatakan tidur walaupun tersengguk-sengguk kalau dalam keadaan duduk dengan tetap, orang kata papan punggung tu di lantai tetap, itu tidak membatalkan wuduk. Itu makna tersengguk-sengguk tu dia duduk, bukan sambil baring. Kalau baring nak sengguk macam mana? Tak ada sengguk dah, terus tidur lah. Ini menunjukkan dia duduk sebab menunggu tu. Dan dia sebut sini bersengguk. Kalau dah terlentang, tak ada sengguk dah. Sengguk apa? Pakai hilang terus lah. Begitu. Daripada situlah difahami dalam keadaan duduk ni. Sebab itu tersengguk. Maka ulama-ulama fiqh, termasuk ulama-ulama hadis juga yang mendalami
fiqh ni, dia kata ini duduk sebab tersengguk, sebut. Walaupun tak ada sebut sambil duduk. Satu, sedang menunggu. Takkan tunggu tak sesuai tu. Kita tengok kalau dalam masjid bergelimpangan tidur kan. Tunggu Nabi keluar nak sembahyang isyak macam tu. Nampak tidak beradab. Jadi tunggu tu dalam keadaan duduk. Apalagi disebut sini sehingga tersengguk. Jadi tersengguk tu keadaan duduk tu. Nak kata berdiri agak tak nak sabar. Sambil berdiri tersengguk-sengguk tidur. Duduklah yang benda sabarnya kalau menunggu tu. Menunggu tu macam-macam lah, sambil berzikir, baca Quran dan sebagainya, ataupun tunggu saja. Itu maksudnya. Jadi perbuatan sahabat macam ni kalau kita perhatikan ini, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantazirun. Ini dipanggil madhi istimrari. Madhi istimrari menunjukkan selalu berlaku pada masa yang lalu. Perbuatan sahabat, keadaan sahabat macam ni kira-kiranya tidak sekali tu. Banyak kali. Sebab kana selepas tu fi'il mudhari'. Kalau kana selepas kana atau pecahan dia lah yang sesuai dengan yang selepas dia tu. Kana, kanu dan sebagainya. Kalau selepas dia tu fi'il madhi, itu dipanggil madhi ba'id. Madhi ba'id, lama dah berlaku pada masa yang lalu. Tak mesti banyak kali, sekali pun tak apa. Tapi kalau kana selepas dia fi'il mudhari', dipanggil madhi istimrari. Mana selalu berlaku keadaan macam ni pada masa yang lalu. Pada masa sahabat ni. Sebab apa selalu? Sebab Nabi sering kali juga macam kita sebut tadi, bersembahyang isyak ni agak lewat. Sebab dalam beberapa hadis disebutkan sembahyang isyak tu kalau lewat lebih afdal. Jadi untuk dapat waktu yang afdal tu Nabi SAW selalu juga sembahyang isyak lewat sedikit. Lewat pun tidaklah sampai separuh malam, lepas daripada separuh malam, tak. Kalau kita kata isyak tu, kalau tempat kita ni 8.30, mungkin pukul 10, begitulah, sekitar begitulah. Itu lambat lah tu. 9.30, begitulah maksudnya. Atau kalau lebih lagi pun boleh jadi, ada ketikanya lama pula bacaan itu dalam sembahyang tu, banyak pula baca. Jadi lama lah. Walau bagaimanapun sahabat ini menunggu. Ini yang tersebut di dalam lafaz riwayat Abu Dawud. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Kata-kata Anas ni tersebut begini. Ini dalam nota ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Kemudian ini adalah hadis hasan sahih. Hadza hadithun hasanun sahih. Bukan hadzal hadis hasanun sahih. Bukan. Selalu Imam Tirmizi kata hadza hadithun. Kerana tidak ada alif lam di situ. Hadza hadithun hasanun sahih. Jadi selain Imam Tirmizi, siapa lagi yang meriwayatkan hadis ini? Ramai lagi. Ada yang sama. Bukan dalam Tirmizi ini saja ya. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Abi Shaybah, Tabarani, Abu Ya'la, Abd bin Humaid, Tahawi di dalam Syarh Mushkil al-Athar, dan Al-Bayhaqi di dalam Sunan. Semua mereka ini ada meriwayatkan hadis Anas ni. Macam tadilah, atau lebih kurang macam tadilah lafaz dia. Begitu keadaannya. Baik. Kemudian beliau berkata lagi, aku mendengar Salih bin Abdullah berkata. Salih bin Abdullah. Siapa Salih bin Abdullah bin Zakwan Al-Bahili At-Tirmidhi. Siapa kata aku mendengar Salih bin Abdullah? Imam Tirmidhi lah. Sama-sama orang Tirmidhi ni.
Beliau adalah pendatang di Baghdad, Nazil Baghdad, pendatang di Baghdad, bukan penduduk asal lah. Dia orang Tirmiz ni. Kemudian pergi menetaplah di Baghdad. Salih meriwayatkan hadis daripada Malik, Syarik, Ibn al-Mubarak dan lain-lain. Ini dia cerita tentang Ibn al-Mubarak. Dia tanya Ibn al-Mubarak. Tirmizi dan Abu Hatim adalah antara tokoh yang meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Hatim berkata Salih perawi saduq. Perawi saduq ini lafaz ta'dil yang tidak terlalu tinggi, ya. Tidak terlalu tinggi. Maknanya kalau perawi dikatakan perawi saduq itu makna perawi hadis hasan. Perawi hadis hasan. Sebab itu okey, tak apa. Hadis hasan. Kita tak boleh tengok dari sudut perkataan saduq itu sirah mubalaghah. Jadi yang menunjukkan ni perawi hadis sahih, tak boleh begitu. Ini masalah istilah. Tak boleh dipakai mengikut lughah. Begitu. Kalau kita kata ini saduq, dia saduq fa'ul, akul, itu menunjukkan sirah mubalaghah. Jadi maknanya tinggilah. Kalau benar tu sadiq, boleh dah kita kata sadiq. Ni dia kata saduq. Jangan faham begitu, buat pandai-pandai kita sendiri begitu, tak boleh. Ni kita baca ni guna istilah ni. Jadi istilah ilmu rijalnya, apa maksud dia bila kata saduq? Jawabnya perawi hadis hasan. Beliau meninggal dunia pada tahun 239 Hijrah. 239 Hijrah. Dia tanya, dia kata, aku bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang hukum orang yang tidur dalam keadaan duduk dengan tetap. Sebab ini ada kaitan dengan hadis tadilah. Yang tidur sengguk-sengguk tu, tidur dalam keadaan duduk lah. Beliau menjawab, dia tidak perlu berwudu. Menunjukkan Abdullah bin Mubarak dia faham daripada hadis tu lah, bahawa tidak perlu berwudu. Hadis tu jelas sebut. Lepas daripada tidur tu, kalau berdasarkan riwayat Abu Daud, tersengguk-sengguk tu, bangun bersemayam terus dengan tidak berwudu. Ini menunjukkan tak batal lah wudu kalau dalam keadaan duduk begitu. Baiklah. Maksudnya tidak wajib dia berwudu. Tidak wajib. Kalau nak berwudu tu boleh. Tapi tidak sebagai wajib lah. Tidak kata terbatal wudu dia. Kalau dia ada wudu sebelum tu. Kalau dia tak ada wudu, itu cerita lain. Memanglah kena berwudu lah kalau nak solat tu. Kerana wudu tidak terbatal dengan tidur dalam keadaan duduk seperti itu. Tidak terbatal dengan tidur dalam keadaan duduk seperti itu. Tak batal. Abu Isa berkata lagi, Sa'id bin Abi Arubah, macam saya sebut tadi, ini sebenarnya berkait dengan 77 di komentar ini. Ini kita baca ini. Para ulama berbeza pendapat tentang wuduk kerana tidur. Sebahagian ulama berpendapat seseorang tidak wajib berwudu apabila ia tidur dalam keadaan duduk atau berdiri. Kecuali kalau ia tidur dengan berbaring, itu baru kena wudu. Kalau dalam keadaan berdiri atau duduk, tak kira dalam solat ke ataupun di luar solat, itu tak batal. Kalau baring itu tak kira lah, terlentang ke, terlungkup ke, tak kira lah. Ini adalah pendapat As-Sawri, Ibn al-Mubarak dan Ahmad. Sebahagian mereka pula berkata, jika seseorang tidur hingga akalnya tidak berfungsi, ghuliba ala aqlihi, tak tahu apa dah tidur tu, apa berlaku sekeliling, dengar apa pun tidak, orang bercakap tu tak dengar dah. Ni kalau dia tidur tu dengar lagi, cumanya tak jelas, tak faham apa, itu dengar lagi. Itu tidak tidur nyenyak, orang kata tidak nyenyak lagi, tidak hilang akal. Mana akalnya masih berfungsi. Jika seseorang tidur hingga akalnya tidak berfungsi, maka ia wajib berwudu. Kena wudu. Inilah pendapat Ishaq.
Syafi'i pula berkata, jika seseorang tidur dalam keadaan duduk hingga bermimpi atau hingga tempat duduknya terangkat kerana tidur, maka ia wajib berwudu. Kalau sampai mimpi, itu makna tidur nyenyak betul tu. Itu membatalkan wudu lah walaupun duduk pun. Atau hingga tempat duduknya terangkat kerana tidur. Kalau dia tidur tu tetap, tak terbalik, tak rebah, tak apa, tak batal wudu. Tapi kalau rebah, sehingga terangkat punggungnya tu, itu wajib berwudu. Batal wudunya. Wajib berwudu tu maksudnya wudunya terbatal lah. Untuk dia bersolat, kena berwudu lah. Itu maksudnya. Ini antara kelebihan kitab Sunan Tirmizi ni. Berbeza dengan kitab-kitab lain. Dia ada sebut dia pendapat ulama-ulama. Fuqaha. Dan fuqaha yang dia sebut tu, imam-imam mujtahidin yang dia sebut itu bukan yang biasa. Bukan termasuk dalam imam 4 mazhab lah kita kata. Yang tu pun ada sebut, selalu juga disebut. Yang lain-lain pun selalu juga disebut. Contoh jadi sini kita tengok Ats-Tsauri. Ats-Tsauri. Ini imam mujtahid ni bukan calang-calang juga. Bukan calang-calang orang. Ats-Tsauri. Ibnul Mubarak. Ini bukan termasuk dalam imam 4 mazhab. Ahmad tu memanglah Imam Ahmad. Tak apalah. Macam Ishaq. Ini pendapat Ishaq ni guru Imam Bukhari. Dan dia imam mujtahid juga. Imam Syafi'i, itu memang maklum lah. Salah seorang daripada imam yang 4. Kita boleh tahu pendapat mereka ini. Soal kita boleh pakai ke tidak, apa yang pendapat mereka ini yang tersebut di dalam kitab Sunan Tirmizi ni, jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Sebab sanad Imam Tirmizi dah sebut dah dalam kitab Ilal dia. Yang mana selepas ni kita akan baca kitab Ilal itu, di peringkat awal lagi dia dah sebut dah. Kalau dia sebut pendapat Sauri itu, mana sanad dia? Ada sanad. Bukan saja-saja sebut begini, ada sanad dia. Kalau Ibnul Mubarak, apa sanadnya? Kalau Ishaq, apa sanadnya? Ada sanadnya. Dan kalau ada sanad, dan kuatlah tu. Dan sanad itu tetap begitu. Sanad yang memang kuat. Kecuali kalau sanad tak kuat, lain cerita lah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok pendapat misalnya Tsauri itu, bukan sahaja disebutkan oleh Tirmizi dalam kitab dia. Bahkan kita dapati dalam kitab-kitab lain, banyak lagi. Lagilah boleh kita pakai. Kalau macam tu. Jadi setengah-setengah orang berpendapat, saya tak setujulah. Dia nak pakai, terpulanglah kepada masing-masing kan. Saya tak setuju. Dia kata yang boleh kita pakai, boleh buat pegangan iaitu pendapat imam 4 mazhab saja. Di luar daripada itu tak boleh. Sebab tak ada keyakinan. Tak ada keyakinan. Mungkin kepada yang tidak belajar, boleh jadilah. Betul lah pendapat itu. Tapi kalau dia belajar, tak mesti alim sangat. Tak mesti. Belajar dia tahu, benda dia ada. Dan meyakinkan dia. Sebab bukan dalam Tirmizi saja ada sebut begini. Di dalam kitab-kitab lain juga banyak lagi sebut. Sama juga. Boleh lah tu. Boleh pakai lah tu. Kalau tidak, sebut buat apa? Sebut buat apa mengelirukan? Cerita sejarah saja nak pakai tak boleh. Buat apa? Kemudian dia sebut-sebut tu, masing-masing orang yang disebut tu, dia ada dalil dia. Termasuklah yang Imam Tirmizi sebut tu, itulah dalil dia. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad pegang dengan dalil itu, dia pun pegang dalil yang sama. Kenapa tak boleh? Apalagi kalau pendapat dia tu bukan bersendirian, orang lain pun ramai lagi berpendapat begitu, lagilah boleh pakai. Gitulah nak katanya. Boleh pakai. Bahkan kadang-kadang itu kalau sama pendapat dia dengan pendapat orang lain. Kalau tak sama, katakanlah, kalau tak sama, kita kena ingat dia itu imam mujtahid. Sama saja, cuma Tuhan tidak takdirkan dia ni, mazhab dia tu berterusan sampai kepada kita.
dengan diikuti oleh jutaan orang. Tak sampai begitu. Itu takdir lah, nasib dia. Nasib dia. Seperti mana orang yang kahwin juga, status dia kahwin, tapi dia tak dapat anak kan. Orang ni dapat anak ramai tu sampai kiamat, keturunan dia. Ada juga tak sampai kiamat, sampai di zaman kita ni putus keturunan dia. Padahal berterusan daripada zaman Nabi Adam lagi tu keturunan. Tapi sampai dekat dia putus itu sebab dia tak ada anak. Kalau putus, begitu juga dengan imam-imam mujtahid ini. Dia macam sungai yang mengalir. Ada sungai tu akhirnya mati di situ, berhenti. Dia jadi kering air dia. Setakat itu, tapi selama mana dah sungai itu berguna kepada orang-orang dahulu. Itu kita kena faham begitu, baru selesai masalah. Baru selesai. Banyak contohnya dalam kehidupan, macam sungai, macam zuriat, ada yang terhenti. Bukan bermakna dia tidak kahwin, bukan bermakna dia tak ada anak. Tapi ada anak pun terhenti sampai satu peringkat itu. Itu tak ada siapa pun yang tahu. Semasa masing-masing yang ada ni sezaman dengan imam-imam besar, imam 4 mazhab tu juga. Sezaman juga. Tak ada siapa pun yang tahu bahawa pendapat dia ni akan terhenti sehingga zaman sekian-sekian. Tak ada siapa pun tahu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i pun kira-kiranya tak tahu. Itu dalam ilmu Allah bahawa mazhab dia ni akan panjang sampai ke zaman kita hari ini. Dia pun tak tahu. Dia pun sama seperti orang lain. Dia tengok orang lain pun sama juga. Mengeluarkan pendapat. Dan ada bukti, ada dalilnya masing-masing. Begitu. Ini salah satu kelebihan Sunan Tirmizi. Dia sebut pendapat-pendapat ulama tu. Dan pendapat yang dia sebut tu, orang-orang tu bagi dia kedudukannya bukan calan-calan, bukan main-main. Dia sebut dahulu macam di sini. Imam Ahmad sebut kemudian. Sauri sebut dahulu. Ishaq selalu juga disebut Ishaq ni. Ishaq ni kemudian sezaman dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad juga guru Imam Bukhari. Ishaq pun guru Imam Bukhari juga. Kita untungnya kalau kita tidak mengambil pendapat yang sempit tu, untungnya ada ketikanya pendapat mereka ini tu lebih sesuai. Lebih sesuai. Kemudian hari, lebih sesuai. Dan patut benar kalau pakai pendapat dia tu. Maka eloklah pakai pendapat dia walaupun tidak di luar daripada 4 mazhab pun. Itu pendapat saya lah. Kalau tidak terbuka, menyusahkan saja. Menyusahkan saja. Sebagai contohnya saya nak sebutlah. Saya nak sebut sebab ini masalah kita dah sampai ke fiqh. Dahulu, di peringkat dahulu, orang tak terfikir pun nak pakai pendapat yang mengatakan perempuan ni kalau mari kotor lah, datang bulan, orang kata juga boleh baca Quran, boleh pegang Quran. Tak ada tu, orang tak fikir. Sebab apa? Sebab pada masa tu orang-orang kita ni di Malaysia ni khususnya tak ada yang menghafal Quran. Lelaki pun tak ada, usaha perempuan. Itu terbukti, itu bukti, itu ada kenyataan itu. Sebab saya ni semata-mata ayah saya hantar semasa budak-budak dulu pergi ke India untuk menghafal Quran. Kalau ada, untuk apa pergi? Tak ada lah pada masa tu. Tapi tak timbul masalah lagi sebab kita lelaki. Kemudiannya semangat menghafal Quran itu begitu memuncak di kalangan kita ni sehingga di mana-mana saja ada tempat tahfiz. Tempat tahfiz. Dan yang menghafal Quran itu bukan anak-anak lelaki saja, perempuan juga. Dan perempuan itu wanita yang dah datang bulan, mari kotor. Pada ketika itu terasa. Saya antara yang mungkin, yang mula-mula orang lain pun mungkin ada juga sebut begitu. Tapi saya antara yang banyak kali sebutlah dalam majlis umum secara terbuka. Saya menyatakan pendapat saya begitu. Sebab apa? Saya ada tempat tahfiz. Saya tahu masalah dia.
Itu benarnya bila kita berhadapan dengan masalah tu baru kita terfikir. Kalau kita sibuk nak terikat dengan empat mazhab tu kata tak boleh. Pendapat umumnya kecuali pecahan-pecahan dalam mazhab. Itu mazhab Malik adalah, tetapi bukan pendapat umum. Dalam mazhab tu pendapat yang kuat, dalam mazhab tu tidak. Yang terpilih tidak. Semuanya kata tak boleh. Baik, kalau kata tak boleh, bagaimana anak-anak perempuan ini akan maju? Akan dapat menandingi anak-anak lelaki dalam menghafal Quran. Ikut mana-mana, kalau dia bijak macam mana, cerdik macam mana pun, pintar macam mana pun, dia tak akan dapat menandingi anak-anak lelaki. Sebab anak-anak lelaki straight, terus boleh menghafal Quran. Tak ada masa cuti. Sedangkan anak perempuan pula, tidak begitu. Bila dah mari kotor tu. Terutama kalau mari kotornya lama pula tu. 10 hari ke, kata. Kena pula guru menghafal Quran itu, kita nak untuk anak perempuan kita, guru perempuan juga kan, katakanlah begitu. Guru pula 10 hari, 20 hari. Macam mana nak sama? Nak menandingi, nak apatah lagi, nak mengatasi, nak melebihi lelaki, jauh sekali. Itu benarnya. Jadi kalau kita dia terbuka, sikap terbuka, Imam Bukhari, ini tokoh besar tu, bukan calan-calan tu. Bukan orang biasa-biasa tak tu. Bukan tokoh dalam hadis saja, bahkan tokoh dalam fiqh. Imam mujtahid mutlak seperti imam-imam yang lain lah. Dia dengan jelas, semua tak ada khilaf. Ulama kata dia berpendapat begitu. Semua mereka faham, cuba tengok dalam syarah Bukhari, dan paling tidak tengok nota yang saya buat, kertas kerja yang pernah dibentangkan di beberapa tempat, termasuk di Balai Islam di Kelantan ini. Fiqh Imam Bukhari. Dan saya kemukakan contoh fiqh Imam Bukhari ini, ada beberapa contoh. Salah satunya ini, perkara ni. Dan itu membuka minda fikiran masyarakat semua. Akhir sekali, yang begitu sempit pendapat pun, saya dengar cerita akhir-akhir ni, di Johor pun pakai pendapat itu. Johor pun pakai. Sebab dia pakai munasabah, logik, masuk akal. Dan ramai dah di mana-mana dah pakai dah cara macam tu. Itulah yang betul. Kalau kita ambil sikap sempit, adalah kemudahan tu kita dapat. Ini kalau kita bagi boleh, makna perempuan dapat bersaing dengan lelaki. Kita tak boleh ada alasan lagi kata perempuan tak boleh. Mungkin perempuan itu lebih cepat lagi menghafal Quran daripada anak-anak lelaki kalau hukum tadi terbuka di situ. Kita pakai mazhab Imam Bukhari. Apa salahnya? Tapi kepada orang yang kata tak boleh pakai, susahlah dia. Nanti kalau dia tak ada anak, tak apalah. Kalau dia ada anak, dia nak bagi anak dia menghafal Quran, baru dia terfikir. Kalau tak sampai ke situ, kadang-kadang orang ni dia tak mahu buka fikiran dia. Itu masalah kitanya. Jadi kepada yang belajar sepatutnya janganlah sempit begitu, tertutup begitu. Rugi siapa? Rugi kita sendiri. Itu bukan masalah menghafal Quran saja. Bukan masalah menghafal Quran saja. Banyak lagi di sekolah-sekolah. Guru suruh baca, belajar tu malas. Dia kata saya mari kotor, dia menipu. Secara tidak langsung mengajar budak-budak tu menipu. Ni kalau mesti kena baca, kamu pun mari kotor pun kamu baca juga. Quran ni, baca. Apa ni guru nak dengar, nak semak. Betul ke tidak bacaan itu? Boleh baca. Tapi kalau tidak, dia ada alasan. Mungkin dia menipu sebenarnya, dia malas baca. Dia takut baca. Itu lagi. Kemudian, kalau dirasuk, syaitan, hantu dan sebagainya. Nak baca Quran tak boleh, kesian. Padahal kalau dia baca, hantu lari juga. Tidak kata dia main kotor, hantu dia baca, hantu tak lari. Tak, sama ya. Sama. Kan untung kita tidak mendedahkan perempuan tu kepada gangguan makhluk halus. Dengan sebab dia pun boleh baca Quran. Ini masih masalah khilaf. Kecuali sembahyang.
Sembahyang tu tak ada khilaf lah. Tak ada siapa pun kata dalam keadaan mari kotor boleh bersembahyang. Satu pendapat pun tak ada. Itu benda yang kita kena tahu bila belajar fiqh ni, apa yang disepakati, apa yang tidak disepakati, masih khilaf lagi. Kita kena tengoklah benda tu menguntungkan kita ke atau merugikan kita. Kalau kita tu pejam mata tak kira, rugi pun kita tak kira, itu teruk macam tu. Itulah yang dimarahi oleh setengah-setengah ulama. Kata dia taklid ini haram, taklid ini membabi buta ni tak boleh, bid'ah. Itu sampai ke peringkat tu. Kalau macam tu sikap. Tapi kalau terbuka, insya-Allah tak apa, tak jadi masalah. Ikut mazhab mana-mana, pada dasarnya ikut mazhab ni, okey, tak apa. Tapi dalam beberapa perkara kita pilih, boleh pilih. Barulah ada peranan ulama-ulama lain tu. Kalau tidak, seseolahnya wujud Imam Bukhari ni sia-sia bila kita pakai Imam Bukhari. Satu pun benda kita tak pakai pendapat dia, seseolahnya kita tak beri kepercayaan, keyakinan kepada dia, tak ada nilai dia. Sedangkan dia tu imam mujtahid, bukan main, susah payah Imam Bukhari. Nak mengeluarkan hukum seperti imam-imam lain lah. Sampai dalam sejarahnya kencing berdarah Imam Bukhari. Ini kerja kuat lah, kerja kuat. Satunya untuk cari hadis yang tinggi nilainya, lebih daripada imam-imam yang lain. Kemudian dari segi fiqh dia tu pula dalam. Kita tak mahu pakai satu pun, pelik juga tu kan. Sedangkan kalau kita naik kereta, naik kenderaan nak pergi mana-mana, pandai pula pilih tu. Naik kapal terbang lah, cepat sikit. Tak mahu pula naik kereta lembu. Padahal kereta lembu pun boleh sampai juga Kuala Lumpur tu. Boleh sampai. Tapi orang tak guna dah tu, lama-lama orang tinggal sendiri. Naik kereta, naik kereta api, naik bas, macam-macam. Ini semua saluran. Pendapat ulama tu macam tu sebenarnya. Kalau kita faham begitu, senang. Tak ada susah. Macam jalan-jalan yang banyak tu, kita boleh pergi melalui jalan ni, boleh pergi melalui jalan ni. Kalau jalan ni tutup kerana sesuatu sebab, kita masih ada jalan lain untuk sampai ke sana. Kalau fikir begitu kan senang. Sebab kalau kembali kepada imam-imam yang asal tu pun, tak ada siapa pun yang mewajibkan orang kemudian ni ikut pendapat dia. Tak ada. Dia hanya bagi pendapat dia sendiri. Kalau orang nak tumpai dia, boleh lah. Yang mana tidak boleh. Tapi nak kata dia wajibkan, kamu orang Malaysia, apalagi nak kata Nabi sendiri wajibkan orang Malaysia mesti pakai mazhab Syafi'i. Tak ada semua tu. Orang sana mesti pakai mazhab Hanafi. Tak ada semua tu, pilihan kita saja. Cuma ialah, kalau kita pakai mazhab Hanafi di sini mungkin masalah juga. Sebab apa, sekeliling negara kita ni dikelilingi oleh air, laut. Susah juga kalau Hanafi tu banyak benda lah. Apa nama ni, makanan laut tu tak boleh makan dia. Boleh makannya ikan saja, kan susah tu. Jadi ada logiknya lah kalau orang Malaysia ni, dari sudut tu makan dulu, kita fikir makan dulu. Makan tu boleh soto, boleh ketan, boleh semua. Bahkan jadi kaya raya orang berniaga benda tu. Kerana ikut mazhab tu dan berkeras, berdegil dengan mazhab tu, rugi kita. Tak ada peluang berniaga. Orang buka kedai, restoran seafood, kaya raya. Kita tak boleh. Duduk kari semata. Semata-mata kari, sepanjang masa kari. Lepas tu apa? Sayur pun kari juga. Mana boleh? Saya cerita tu pengalaman saya. Kalau duduk di utara India tu, di Pakistan, masa Hanafi kebanyakannya kari makan, sayur pun kari. Nak sesuai dengan roti tu, mana sesuainya apa nama ni, sayur air tu dengan roti? Tak sesuai. Sayur air dengan nasi baru sesuai. Tu bendanya. Kadang-kadang ialah rugi. Sepatutnya tidak begitu. Apa yang berlaku sekarang ni, apabila masyarakat tu ikut sesuatu mazhab, dia jadi taksub. Seolah-olah yang dia saja yang betul.
yang Allah SWT terima. Padahal itu semua masih ijtihad. Masih belum tahu lagi siapa yang betul di sisi Allah. Syafi'i ke atau Hanafi ke atau lain-lain, tak tahu lagi. Cuma dia mujtahid, kalau salah pun dan kita ikut yang salah tu pun tak jadi masalah, tidak berdosa. Kepada mujtahid itu bahkan dia dapat pahala juga. Nak kata dapat dosa, dapat pahala juga. Sebab susah payah tu. Dapat satu pahala, tak dapat dua. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Begitulah. Syafi'i. Maka ia wajib berwudu kalau sampai bermimpi begitu. Itu kata Syafi'i. Ataupun terangkat punggungnya. Ataupun kalau dia bersandar dekat sesuatu, kalau dibuang sesuatu tempat dia bersandar, nescaya rebah dia. Kalau tidur sampai begitu memang batal. Walaupun tidak dibuang, tapi kalau tidur sampai ke peringkat itu, sekiranya dibuang akan terbalik dia, rebah dia. Jadi batal wudu kalau mengikut Imam Syafi'i. Tetapi di sana banyak lagi sebenarnya pendapat-pendapat yang lain berhubung dengan tidur ni. Yang macam mana batal wudu? Banyak perinciannya, banyak sekali ya. Baik, kita tengok di sini. 690. Baik, sekarang ni siapa nak baca ni? Silakan, siapa nak baca? Saya dah banyak dah bercakap tu. Saya Maulana. Siapa ni? Zainuddin. Sila. Baca. 690. Demikianlah perincian khilaf para ulama tentang terbatal atau tidak wuduk kerana tidur menurut At-Tirmizi. Imam An-Nawawi telah menyebutkan khilaf para ulama berhubung dengan masalah ini dengan lebih terperinci lagi. Kata beliau, ada beberapa mazhab ulama dalam masalah ini. 1. Tidur tidak membatalkan wuduk dalam apa keadaan sekalipun. Inilah pendapat Abu Musa Al-Ash'ari, Sa'id bin Musayyab, Abu Mijlas, Humaid Al-A'raj dan Syu'bah. 2. Tidur dalam apa keadaan sekalipun membatalkan wuduk. Ini adalah mazhab Hasan Al-Basri, Al-Muzani, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam dan Ishaq bin Rahawai. Sekejap. Abdul Aziz, sekejap. Muzani ni anak murid Imam Syafi'i ni. Tapi dia berbeza dengan guru dia. Cuba tengok di sini. Kan terbuka tu cara bermazhab tu. Mana ada mazhab mesti ikut, sentiasa ikut gitu. Kalau macam ni barulah bijaksana. Cuba tengok, baca lagi. Ini juga merupakan satu pendapat Asy-Syafi'i yang ganjil. Kata ganjil. Yang ganjil. Kata Ibnu Al-Munzir, inilah peganganku. Beliau juga berkata, ini juga pendapat yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Anas dan Abu Hurairah. 3. Tidur yang banyak membatalkan wuduk, tidak kira bagaimana sekalipun keadaannya. Tidur yang sedikit pula tidak membatalkan wuduk, biar bagaimanapun keadaannya. Inilah mazhab Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i. Menurut satu riwayat yang dinukilkan daripadanya, Malik dan Ahmad dalam salah satu daripada dua riwayat yang dinukilkan daripadanya. Sekejap Zulaizi ya. Ni kadang-kadang pendapat imam ni dia bukan satu, ada beberapa pendapat dia. Cuma ahli-ahli mazhab tu, tokoh-tokoh dalam mazhab tu lah yang pula mengatakan ini pendapat dia yang ganjil, ini pendapat dia yang kurang kuat, marjuh, ini pendapat dia yang kuat. Orang lain yang cerita. Yang tarjih tu ada pula mujtahid tarjih dalam mazhab tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pendapat seseorang imam tu ada beberapa macam di sini. Malik dan Ahmad dalam salah satu daripada dua riwayat yang dinukilkan daripadanya. Sebab ada lagi pendapat dia yang lain. Kadang-kadang bukan dua sahaja pendapat itu. Bukan dua sahaja, tetapi lebih lagi. Beberapa. Ni nak pilih yang mana, itu kita kena rujuk kepada imam-imam di bawah lagi daripada imam yang besar itu. Misalnya imam tarjih seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi pun begitu juga, sama juga. Jadi kita kena tengok pendapat mereka itu. Walau bagaimanapun, satu perkara yang perlu kita tahu bahawa pendapat setiap satu yang disebutkan itu adalah hasil ijtihad. Seseorang imam tu nak bagi pendapat tu, dia kaji dulu. Dia ada dalil dia. Sebab tu dia kata begitu.
Dia kata macam lain pula sebab dia tengok ini pun ada dalil juga. Boleh jadi kira-kiranya dia terima semua. Dia terima semua. Sebab ini pun ada dalil, ini ada dalil. Dalam keadaan ni dia pakai yang ini, dalam keadaan ni dia pakai ini. Boleh jadi juga begitu. Ibaratnya macam kita lah, ada rumah lah. Zul Izzi ada rumah. Zul Izzi ni di mana? Negeri mana? Tinggal Saya di mana? duduk di Kedai Mulung. Kedai Mulung. Katakanlah Zul Izzi ada rumah satu di situ. Ada rumah lagi di Kuala Lumpur. Berapa ramai orang ada banyak rumah kan? Di atas bukit tu, Cameron Island ada juga rumah dia, satu situ. Kalau dia nak pergi ambil angin, dia pergi situ lah. Dan di tepi pantai pun ada juga rumah dia. Apa salahnya? Ada rumah banyak. Begitu juga dengan imam-imam ni. Kena faham ni. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Kenapa banyak sangat rumah ni? Pendapat ni. Kena faham. Ini macam rumah. Dan rumah ni bukan rumah istana pasir ya. Bukan rumah istana pasir, budak-budak main tepi pantai tu, bukan. Rumah sungguh. Itu maksudnya. Rumah sungguh. Sebab apa? Sebab al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Itu dalam usul fiqh ada disebutkan begitu. Qawaid fiqh juga ada sebut. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak roboh, tidak runtuh dengan ijtihad. Maknanya satu orang tu dia ada ijtihad dah satu dulu. Lepas tu dia ijtihad macam lain. Adakah pendapat dia yang dahulu tak boleh pakai? Tidak. Boleh pakai. Itulah sebab dalam mazhab Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid misalnya. Qaul qadim tu tak boleh pakai. Boleh pakai. Boleh pakai. Sebab itu rumah juga. Rumah juga. Bukan apa nama ni, main-main, budak-budak main, bukan. Memang rumah. Itu maksud pendapat ulama yang berbeza-beza dan ada beberapa itu. Itu benda kena faham. Jadi bukan masalah Imam Malik, Imam Ahmad saja, orang lain pun sama. Imam-imam yang tidak masyhur, tak termasuk dalam imam 4 ni pun begitu juga. Ada beberapa pendapat. Itu boleh kita tengok macam apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni saja pun dah banyak dah ni. Teruskan lagi. Tuan Aziz. 4. Tidur dalam mana-mana keadaan orang yang bersembahyang seperti rukuk, sujud, qiyam dan duduk tidak membatalkan wuduk. Tidak kira dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Tidur dalam keadaan menyenggeng, terlentang, terlungkup atau tertiarap pula membatalkan. Inilah mazhab Abu Hanifah dan Daud al-Zahiri. Ini juga merupakan satu pendapat yang ganjil bagi Asy-Syafi'i. Jadi pendapat yang ganjil, kata ganjil ni, ini pendapat Imam Syafi'i juga. Tapi pendapat dia yang ganjil. Disebut oleh orang yang kemudian. Imam-imam yang mengkaji pendapat dia tu, mengatakan ini yang ganjil. Sebab yang tidak ganjilnya yang ni. Yang terpilihnya. Yang terpilihnya macam Imam Tirmizi sebut di atas itulah yang terpilihnya. Teruskan lagi. 5. Tidur tidak membatalkan wuduk kecuali dalam keadaan orang yang sedang rukuk dan sujud. Imam Ahmad diriwayatkan berpendapat begini. Tadi dah ada pendapat Imam Ahmad yang lain kan? Ini ada pula pendapat Imam Ahmad begini. Teruskan. 6. Tidur tidak membatalkan wuduk kecuali dalam keadaan orang yang sedang sujud. Imam Ahmad juga diriwayatkan berpendapat begini. Ada beberapa pendapat dia. Kalau kita nak tengok ya, pendapat Imam Ahmad yang mana yang terpilih? Sebab Imam Ahmad antara imam yang banyak pendapat dia. Kalau dalam mazhab Hanbali ni kita tengok kitab Al-Insaf. Kitab terbesar, banyak jilid. Dalam tu dia sebut, ini pendapat ni lebih kuat. Ini yang paling kuat. Yang paling ramai disokong oleh murid-murid dia. Misalnya dalam kitab itu disebutkan. Kitab Al-Insaf. Teruskan. 7. Tidur dalam sembahyang tidak membatalkan wuduk sama sekali. Tidur di luar solat pula membatalkan. Ini adalah qaul dhaif bagi Asy-Syafi'i. Jadi ada qaul dhaif pula, ada qaul syadz, ganjil. Jadi mengikut setengah-setengah ulama, qaul syadz itu tak boleh pakai. Untuk sendiri saja kalau boleh pakai pun. Kalau untuk fatwa tak boleh. Pendapat yang syadz itu. Fatwa dia kena lebih kuat lagi. Qaul dhaif mungkin boleh lah dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi tidak umum. Untuk fatwa umum tak boleh. Begitu. Teruskan. 8.
Tidur dalam keadaan bukan hadas, sesuatu yang membatalkan wuduk. Ia tidak juga Mana ni? 8. Yang ke-8 ya. Tidur dalam keadaan tetap punggung di atas lantai tidak membatalkan wuduk. Jika tidak begitu maka membatalkan. Tidak kira sama ada sedikit atau banyak, sama ada di dalam solat atau di luar solat. Inilah mazhab Asy-Syafi'i. Menurut Asy-Syafi'i, tidur itu sendiri bukan hadas, sesuatu yang membatalkan wuduk. Ia tidak lebih daripada tanda yang menunjukkan terkeluarnya angin. Apabila seseorang tidur dalam keadaan tidak tetap punggungnya, maka besar sekali kemungkinan angin terkeluar dari duburnya. Kerana itu syarak menetapkan hukum bagi sesuatu yang ghalib, bagi sesuatu yang pasti. Dalam keadaan seseorang tidur dengan tetap punggungnya pula, kemungkinan besar terkeluar angin itu tiada. Maka kesucian yang sedia ada dikira ada seperti asalnya. Ini yang dipanggil baqaul asl ala makan. Satu, kaedah itu. Yang kedua, ini berdasarkan mazinnah khurujir rih. Jadi tidur itu suatu keadaan yang besar kemungkinan berlaku keluar angin itu. Bukan mesti juga. Jadi dengan sebab itu, tidur itu sendiri tidaklah membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk itu ialah keluar angin. Dan bila tidur dalam keadaan-keadaan tertentu tadi, kemungkinan untuk keluarkan angin itu lebih besar. Bahkan dikira sebagai macam keluar dah. Sebab itu dikatakan terbatal wuduk. Dia kira berdasarkan kaedah mazinnah itu. Dipanggil mazinnah. Teruskan. Banyak sekali terdapat hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil bagi mazhab-mazhab yang berbeza-beza itu. Menurut Maulana, jadi nak ceritanya, semua tadi yang disebut tadi oleh Imam Nawawi 8 itu, masing-masing itu ada tu pegangan dia. Masing-masing ada. Setengah-setengahnya berpegang dengan hadis yang sama tapi pendapatnya berbeza, pandangan. Pendapatnya berbeza. Hadis sama juga tapi pandangan lain-lain. Setengah tu hadis lain. Lain terus yang dia pakai. Dia utamakan, dia terjihkan hadis itu. Yang ni pula terjihkan hadis ni. Hadis-hadis ni ada banyak. Jadi masing-masing pilih lah. Masing-masing pilih. Dan kita percaya imam-imam itu dalam pemilihannya amanah. Amanah. Sebab imam-imam ni, kalau kata imam-imam ni kan, yang besar-besar ni, memang diakui umat sebagai individu-individu yang sangat amanah. Mereka tidak bermain-main dengan hukum ni, tidak bermain-main. Kalau dia berpendapat begitu, sama ada yang agak menyusahkan, maka itu adalah hasil ijtihadnya. Bukan saja-saja dia nak menyusahkan diri dia sendiri ataupun orang lain. Kalau dia ada bagi pendapat yang mudah, bukanlah kerana dia nak bermain-main, nak memudah-mudahkan, pilih yang mudah, tidak. Tetapi kerana bagi dia, berdasarkan dalilnya, sejauh yang dia faham, itu yang lebih kuat. Sebab itu dia pilih itu. Kita kena faham begitu. Baru jadi sentiasa ada sangka baik terhadap imam-imam ataupun ulama-ulama yang muktabar dahulu. Teruskan. menurut Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri, terdapat beberapa orang lagi tokoh yang termasuk Banuri atau Binuri orang sebut, boleh kedua ya. Dia ni adalah guru kepada guru saya. Ni pengarang kitab ni, cuba tengok ni sekejap. Dalam kitab ini dia tulis. Ni Ma'arifus Sunan namanya. Ma'arifus Sunan. Di sini. Dalam kitab ni dia tulis Al-Wudu' minan Naum. Di sini ada perbincangan dia ni. Ni yang pertama begini-begini dia sebut. Tapi dia sebut lebih satu daripada Imam Nawawi, iaitu 9 ada. Ada 9 pendapat. Kemudian dia bahas lagi perbincangan ini. Ini guru kepada guru saya dan pengasas kepada Jami'atul Ulum Al-Islamiyah di Karachi. Dia ni pengasas. Sangat alim. Orangnya sangat alim. Teruskan. Terdapat beberapa orang lagi tokoh yang termasuk dalam kumpulan pertama. Mereka ialah Ibnu Umar, Makhul, Abidah Al-Salmani dan Al-Auza'i. Jadi ini sebab saya tak mahu campurkan, kita sebut secara berasingan.
Yang Imam Nawawi sebut tadi, dia tak masuk ni. Padahal ini juga antara orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Baik, kalau kita tengok pendapat yang pertama apa? Tak batal. Macam mana-mana pun tidur, tak batal. Tidur tidak membatalkan wudu dalam apa keadaan sekalipun. Ni antara sahabat ni. Tabi'in ada ni. Apa keadaan pun tak batal. Maknanya bukan khusus dengan Nabi tak. Orang lain pun begitu. Orang lain pun begitu. Tidak khusus dengan Rasulullah. Sama ada dalam solat ke, di luar solat ke, dalam keadaan solat bentuk atau rupa solat ke, nyenyak ke, tidak nyenyak ke, duduk ke, macam mana pun tak batal. Lama ke, sekejap ke, tak batal. Mengikut pendapat mereka ni lah. Kalau kita tak setuju, itu cerita lain. Tapi nak ceritanya ada orang yang pakai macam ni. Dan orang-orang ni bukan calon-calon orang. Bukan sebarangan orang. Tentu sekali mereka ni tidak bermain-main dengan hukum. Kalau tidur lama tadi, sebelum tidur tu ada wuduk lah. Lepas tu bangun, tak batal. 2 jam tidur pun. Itu maksudnya. Ramai ni lagi. Tokoh-tokoh ni. Daripada zaman sahabat sampai kepada zaman kemudian. Teruskan. Antara tokoh yang termasuk dalam kumpulan keempat tetapi tidak disebut oleh An-Nawawi ialah Sufyan dan Muhammad bin Abi Sulaiman. Cuba kita tengok yang keempat. Ni yang keempat. Tidur dalam mana-mana keadaan orang yang bersembahyang. Walaupun di luar sembahyang. Seperti rokok, sujud, qiyam dan duduk tidak membatalkan wudu. Tidak kira dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Tapi tidur macam tu. Tidur dalam keadaan yang lain, itu batal. Yang Imam Nawawi sebut, 2-3 ni saja. Imam Nawawi sebut. Kalau Syafi'i pendapat yang ganjil. Ini pendapat Daud Zahiri dan Abu Hanifah. Maknanya ada lagi yang lain. Termasuk dalam yang keempat ni, iaitu Sufyan dan Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman ini guru kepada Imam Abu Hanifah. Terus baca lagi. Satu lagi pendapat yang tidak disebut oleh Imam An-Nawawi dan boleh dikatakan sebagai pendapat ke-9 ialah tertidur dalam keadaan sujud di tempat solat tidak membatalkan wudu. Tetapi tidur dalam keadaan sujud di luar solat membatalkan. Sengaja tidur dalam solat juga membatalkan wudu. Inilah pendapat Ibnu Al-Mubarak. Jadi banyak tu pendapat yang ke-9. Imam Nawawi tidak sebut. Ini yang tidak disebut oleh Imam Nawawi, tetapi disebut oleh Maulana Banuri di dalam kitabnya ini. Cuba kita tengok ni, dia sebut sampai 9. Sampai 9. Panjang perbahasannya. Sini baru masuk bab lain. Satu lagi yang saya nak tambah, yang Imam Nawawi tak sebut. Imam Nawawi tak sebut. Sebab dia kira mungkin untuk orang lain lah, bukan untuk Nabi. Kalau Nabi SAW, boleh kita kata yang ke-10 lah, yang ke-10. Kalau Nabi SAW tidak wudu, tidur macam mana? Apa ni tak batal wudu dia. Kalau dalam keadaan dia tu ada wudu, dia tidur macam mana pun Nabi ini tak batal wudu dia. Itu pendapat yang ke-10. Pendapat yang ke-11 sebenarnya berkenaan dengan Nabi juga. Ada juga ulama mengatakan kalau dia tidur dalam keadaan hati dia la yanamu qalbi, inna aynaya tanaman wa la yanamu qalbi. Berdasarkan hadis itu, ulama bahas pula di situ. 2 mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Hatiku tidak tidur, Nabi kata. Bila tidak tidur hati, mata saja tidur, tak batal lah. Dia pegang begitu. Tapi setengah-setengah ulama dia bahas pula. Hadis itu, semua keadaan Nabi sentiasa begitu ke? Ada mereka kata tidak. Keadaan begitu tu ada ketika-ketika saja. Seperti mana? Ini kalau tengok dalam kitab ni dia bahas panjang. Sebagaimana kalau dalam hadis sebut
aku dapat melihat kamu ketika sembahyang dari belakang. Nabi menghadap kiblat. Tapi sahabat-sahabat dia kata jaga sembahyang tu dengan baik. Aku dapat nampak juga kamu dari belakang. Jadi yang macam ni sentiasa ke Nabi SAW ni sifat dia dapat melihat ikut belakang dalam semua keadaan ke? Jawab ulama berdasarkan dalil-dalil perbahasan panjang tu. Mereka kata tidak semua keadaan begitu. Begitu juga yang disabdakan oleh Nabi, dua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur, itu bukan setiap masa begitu. Ada keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan begitu sungguh, memang tak batal untuk dia. Tapi dalam keadaan tidak, hati dia pun tidur juga, dalam keadaan itu batal. Ini pendapat yang ke-11. Sebab apa? Sebab Nabi kan kalau tak hati dia tak tidur, tak apa maksud dia? Apa maksud? Itu dibincang panjang tu. Apa maksud? Itu Nabi sampai terlepas waktu subuh sembahyang tu ramai-ramai tu. Kalau hati dia tak tidur, maknanya dia sedar ke? Takkan dia tak sedar? Dia Nabi lagi. Kiranya kalau dia sedar, kenapa dia tak bangun? Tak sedar bangkitkan sahabat-sahabat yang sedang tidur tu. Kiranya salah lah dia. Atau apa maksud sebenarnya? Situ tak jelas. Sebab Nabi telah terlepas beberapa kali, bukan satu kali. Jadi banyak kita kena ingat ni. Satu lagi, kadang-kadang orang ingat dia baca satu hadis, dia bertemu begitu, dia ingat begitu sentiasa di sifat Nabi. Jawabnya tidak. Macam masalah ni, masalah nampak di sebelah belakang ketika sembahyang, masalah tidur ni mata saja tidur, hati tak tidur. Itu masih khilaf banyak di kalangan ulama, perbincangan panjang. Dan satu lagi selalu juga saya dengar orang-orang yang tidak teliti lah. Sebab itu kita perlu belajar sebenarnya, secara mendalam. Bila kita belajar, kita tahulah bahawa banyak perkara yang difaham oleh orang ni tak tepat. Antaranya orang kata sahabat-sahabat dia berebut ambil air lebihan sembahyang Nabi, tak ada minum, buat basuh muka apa semua tu, ludah dia pun tak ada, ambil ludah tak sampai ke tanah, ludah dia, masing-masing sambut, bila sambut tu sapu di tubuh apa semua. Jadi seolah-olahnya mereka faham keadaan begini ni sentiasa begitu. Tidak, tak betul begitu tu. Tak betul. Keadaan itu berlaku hanya dalam peristiwa di Hudaibiyah. Ketika mana ada wakil orang kafir mari nak bincang tentang perdamaian di antara Nabi dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu berlaku. Bukan sepanjang masa, setiap ketika, tidak. Bukan begitu. Jadi ini antara benda yang kita kena faham. Kenapa berlaku di situ? Sebab sahabat-sahabat ni cerdik. Dia pandai dengan sendiri dia boleh menyesuaikan diri. Dalam keadaan ini sepatutnya dia kena bersikap macam mana. Dia nak menunjukkan kepada wakil orang kafir itu betapa ni pengikut setia Muhammad ini. Kalau macam ni lah keadaannya, jangan main lah. Mereka sanggup mati ni orang macam ni. Kalau ludah pun tak ada, ambil. Dan dia tengok sendiri keadaan macam tu sahabat itu. Lalu dia balik cerita, jangan main-main puak-puak ni. Mereka ni sanggup mati kerana Muhammad ni. Itu maksudnya. Bukan saja-saja. Tak ada ambil air liur, air ludah tu, sapu di muka. Bukan saja-saja. Seperti mana Nabi SAW kan, ketika pergi tawaf dekat Kaabah tu, tahun yang ke-7, bila dibenarkan. Tahun ke-6 tak benar, orang kafir memerintah lagi Mekah pada ketika itu. Tahun ke-7 baru dibenarkan. Nabi pergi. Macam mana Nabi SAW tawaf? Dia buka bahu ni dan berlari-lari anak. Sehingga kemudiannya jadi sunnah. Setengah-setengah ulama kata itu bukan sunnah yang tetap buat selama-lamanya. Itu hanya Nabi buat untuk pada masa tu saja. Ada maksud dia supaya orang kafir tu tengok, kuat orang-orang Islam. Mereka ingat pergi ke Madinah ni tempat wabak. Orang-orang yang pergi situ semua kena penyakit, teruk-teruk jadi kurus semua, jadi lemah tubuh.
Mereka ingat begitu. Nabi SAW nak menunjukkan kepada orang kafir itu bahawa kita orang Islam ni tak lemah. Tetap kuat. Tengok ni, boleh nampak ni, bahu yang berotot. Ya, bahu yang gagah nampak tu. Sedang berlari-lari. Mereka tengok daripada jauh. Sebab itu Nabi berlari itu di sebelah yang orang kafir nampak. Di sebelah dia tidak nampak, Nabi berjalan biasa ya. Dan sahabat-sahabat dia ikut Nabi. Mana dia ada hikmat itu. Jangan kita ingat Nabi SAW buat sesuatu ni semuanya ibadat. Dan sahabat-sahabat pun buat begitu. Maksud soalan Nabi sukalah orang puja dia sampai begitu. Bukan. Kena faham itu dengan baik. Kadang-kadang ni orang silap faham, dia jadi pemujaan terhadap Nabi pula. Lebih-lebih pula. Logo capal tu pun dia kucuk lagi. Gantung dalam rumah. Jadi terlajak dah tu. Padahal bukan begitu asalnya. Banyak lagi bukti-bukti yang lain. Kita jangan tengok ada kes-kes terkecuali, ada sahabat ambil air kencing Nabi minum. Itu bukan sunnah. Bukan Nabi suruh. Dia buat sendiri. Kalau betul lah ada kelebihan begitu, tak sempat, tak boleh orang lain, tak dan kepada orang lain, boleh kepada isteri-isteri Nabi dulu. Ambil air kencing tu minum masing-masing. Adakah siapa buat? Tak ada. Jadi sebab itulah kita kena ikut agama Islam ni yang rasional. Memang rasional. Logik, masuk akal. Tidak kata saja buat jadi bodoh. Tidak. Dia ada sebab dia. Itu benda yang kita kena tahu. Sama juga di sini. Jadi bila ulama bincangkan, adakah Nabi SAW ni tidur dia tu tidak membatalkan wudu? Jawab, bahagian daripada mereka tidak. Ada keadaan yang membatalkan wudu. Sebab apa dalam kes sembahyang subuh terlepas tu, Nabi SAW berangkat berpindah pergi ke lain dan Nabi berwudu juga seperti orang lain. Ini menunjukkan dalam keadaan itu batal wudu dia. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan tak, macam mana-mana pun tak batal. Kalau dia ada berwudu itu saja dia lah. Sunat bagi dia nak buat yang terbaik. Begitu, bukan sebagai wajib. Itu khilaf ulama. Ada khilaf. Tidak kata sepakat para ulama dalam masalah ni. Begitulah ya. Nampaknya kita setakat itulah dulu ya untuk perbincangan ni. Bab satu lagi ni yang baru kita bagi tadi tak sempat lagi ya. InsyaAllah kemudian akan datang insyaAllah. Jadi setakat itulah dulu perbincangan tentang ini. Apa-apa nak bincang nanti kemudian. Kita rehat sekejap seperti biasa ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Arsyad daripada Terengganu Maulana. Ya. Ni nak tanya pasal saya sendiri lah. Ya. Mengenai rukhsah dalam solat. Sebab saya akan ada buat akan menghadapi pembedahan lutut minggu depan. Jadi nak tanya macam mana kalau solat tu saya ketika masuk dalam bilik OT dekat Zuhur. Kalau lepas sedar-sedar pun dekat nak maghrib. Jadi mungkin banyak tinggal solat waktu solat kat situ satu. Yang kedua, macam katakan biasanya dalam 2 hari tu saya memang duduk atas katil lah. Dan mungkin buang air kecil pun atas katil. Satu lagi nak ambil wuduk tu, boleh tak saya ambil wuduk, orang rumah saya tolong ambilkan. Yang kedua, katil tu kadang-kadang tu dia tak menghala ke kiblat. Jadi macam mana tu Maulana, boleh bagi pencerahan untuk saya, untuk panduan saya kerana Allah. Wallahualam. Assalamualaikum. Dia masalah sembahyang tadi, itu dah kira kita darurat dah tu. Maknanya kita boleh qada lah sembahyang itu. Tentu sekali dah semasa pembedahan itu, kalau terlepas beberapa waktu, kita tak dapat buat lah ikut mana-mana pun pada masa tu. Jadi kena qada lah. Itulah kelebihannya ada hukum qada sembahyang itu. Itu satu. Yang seterusnya, kalau kita kata kita tu terlantar,
isteri kita nak ambil wuduk untuk kita, ambil wuduk untuk kita, ya, itu pun boleh. Cumanya tadilah, kalau pakai mazhab Syafi'i ada masalah sikit situ tu. Kalau dia sentuh tu jadi batal pula air sembahyang kita. Jadi macam mana? Kalau dia nak tolong basuh kaki kita, katakanlah, kita boleh holor kaki, boleh. Tangan tu mungkin kita boleh buat sendiri lagi, basuh muka tu. Yang setengah-setengah tu tak boleh. Macam mana kita nak buat? Jadi kalau dia sentuh, batal. Jadi kena susah payah lah, kena pakai sarung tangan misalnya. Pakai begitu, boleh lah, sebab kalau mazhab Syafi'i pun kalau berlapik tak batal. Tetapi kalau cara yang lebih mudah, berdasarkan berapa ramai sahabat-sahabat buat begitu, termasuk Ibnu Umar. Orang hamba saya dia basuh kaki dia semua untuk berwuduk. Ketika berwuduk lah, untuk wuduk lah. Tak ada pula dia ambil air sembahyang semula dengan sebab tak sah. Itu dalam keadaan biasa, apalagi kalau kita dalam keadaan kesempitan, kesusahan begitu, lagilah boleh. Bagi saya mengatakan tak jadi masalah lah. Itu salah satu, kena pakai, ambil yang mudah lah, yang memudahkan kita. Dan kita dah belajar, dah tahu dah sekarang ni berapa mazhab yang kalau bersentuh tu kata tak batal. Apalagi bukan kita saja-saja nak ambil wuduk. Jadi nak pakai sarung tangan apa semua tu menyusahkan isteri kita. Dah lah dia susah nak jaga kita tu, kena cari sarung tangan pula situ. Jadi menyusahkan. Bagi saya tak ada jadi masalah lah. Boleh dia tolong ambil air sembahyang untuk kita lah, basuh mana-mana bahagian anggota wuduk kita tu yang mana kita susah nak basuh. Begitu. Kalau yang mudah tu basuh sendirilah kalau boleh. InsyaAllah dalam kesusahan itu pun kita dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiganya soal menghadap kiblat itu. Kalau katil tu dia ada tayar dia tu kan, senang kita pusing. Sebab sembahyang fardu ni kalau boleh adjust, terutama di tempat kita ni, insyaAllah doktor-doktor pun faham, ketika nak takbir tu paling tidak kena menghadap kiblat. Lepas tu tak apalah, kalau seeloknya terus menghadap kiblat, sebab kita sembahyang fardu. Kecuali kalau sembahyang sunat lain cerita. Kalau sembahyang fardu gitulah, kena jaga kiblat itu. Kalau kita naik kapal terbang misalnya, dia pun mula-mula tu, lepas tu tak apalah pusing ikut mana-mana pun. Kalau dalam hospital, kalau boleh menghadap kiblat terus, itu lagi baik. Tapi kalau tak boleh, katakanlah itu termasuk dalam darurat juga, tak apa. Kita kena pakai, itulah ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ada ulama-ulama mentafsirkan dalam keadaan-keadaan macam itulah, tak kisah kita menghadap ke mana-mana pun sah sembahyang kita. Jadi yang dikatakan wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, menghadap kepada Baitillah itu dalam keadaan biasa, ya, dalam keadaan biasa, dalam keadaan kita mampu. Dalam keadaan tadi mungkin dikira tidak mampu. Bila tidak mampu, kena pakai fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Begitulah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Maaf sekali lagi Maulana. Okey, tak apa. Macam ada kes baru ni pasal lembu korban terlepas tu. Lepas tu dah lembu tu mengganas lah. Lepas tu keputusannya ditembak. Jadi macam mana tu Maulana? Bolehkah kita taklid pada hadis yang tadi tu? Kerana dalam darurat boleh ditembak. Lepas tu dengan niat tu. Lepas tu macam mana kedudukan lembu, kalau lembu korban tu? Boleh Maulana bagi pencerahan, InsyaAllah. Sama juga dengan tadi lah. Itu jadi panduan lah tu. Dia asalnya binatang ternakan biasa, tapi dia jadi liar. Bila jadi liar itu, walaupun tak jatuh dalam lubang mana-mana pun, boleh dah kita bertindak begitu. Hadis tadilah yang dipakai. Dan hadis seumpama itulah. Dalam Tirmidzi kata, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Rafi' bin Khadij. Mana ada lagi riwayat yang lain. Dalam keadaan itu memang boleh lah. Dan seperti sembelihan biasa ni dikira sebagai kurban juga. Kurban itu atas niat kita.
cara sembelih tu jika dalam keadaan darurat, begitulah caranya. Boleh lah. Kena bertindak begitu. Bagus lah tu. Pandai dah tu. Kira-kira. Kalau tidak, mungkin macam-macam lah boleh berlaku kan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan sembelihan, berkenaan urat-urat pada leher tu, adakah perlu putus terus atau kalau ada contohnya tak putus tu, adakah sah sembelihan? Masih khilaf lagi. Tetapi saya eloknya 4 tu lah, 4 yang disebutkan tadi. Saya eloknya begitu. Bahkan setengah ulama kena putus 4 itu. Tetapi di situ masih lagi ada perbahasan lagi, masih khilaf lagi. Masih khilaf lagi. Okay. Jadi sembelihan tu boleh makan ke? Kalau bagi yang kata boleh tu boleh lah, bagi yang kata tak boleh lah. Sebenarnya maksud nak suruh putus itu semua tu supaya tidak menyiksa binatang tu. Itu maksud sebenarnya. Takut jadi seksa binatang itu. Walaupun Islam ni benarkan kita sembelih, tapi Nabi dah ingatkan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Bila kamu menyembelih, maka elokkanlah cara sembelih kamu. Jadi elokkanlah tu macam mana Nabi dah tunjuk dah bagi tahu dah. Begitulah caranya. Dan kalau tidak sepenuhnya, dia akan menyeksa binatang. Dari sudut itulah salahnya. Bahkan sampai ke peringkat ulama mengatakan kalau tak putus tak boleh lah. Tak sah lah. Jadi bangkai lah. Itu takut tu sebab tu kena berhati-hati lah. Berhati-hati.